Episode 1, Langkah Pertama. Petang itu, sebuah van berhenti di ujung jalan Tanah Merah. 6 orang pelajar college melangkah turun satu persatu, masing-masing dengan beg galas di bahu. Cuaca mendung, langit kelibu, dan bunyi unggas yang tadi riuh tiba-tiba lenyap entah kemana. Iman membuka peta lokasi. Memerhati arah masuk ke hutan, Lily sempat mengambil gambar pokok besar yang seolah-olah berdiri sebagai penjaga di pintu masuk. 2 jam dalam van. Rasa macam kayu dah badan aku, rungut Izan sambil meregangkan tubuh. Liza ketawa kecil. Relaxlah Iz. Belum mula hiking pun lagi. Isya pula berbisik perlahan pada Lily. Kau rasa tak tempat nih? Senyap? Sangat. Lily hanya mengangguk. Memang ada sesuatu yang pelik. Tiba-tiba bunyi ranting patah dari dalam hutan mengejutkan mereka. Semua terdiam. Tu mesti monyet excited na sambut kita, gurau Syahrul. Namun, Iman cepat menegur. Jangan buat lawak, Rul. Tadi Pacik tu udah pesan. Jangan main-main. Sangat angin kuat bertiup. Daun-daun berterbangan. Di hadapan mereka, sebuah papan tanda lama bergoyang-goyang. Tulisan yang samar masih jelas terbaca. Dilarang masuk kawasan larangan. Izan ketawa kecil. Ala, cerita karut. Gini, kita orang sains, bukan budak kecil. Nak percaya benda tahyul. Isya memandang pelik. Tapi, papan tanda ni macam baru cie dipacak. Namun, Lily menutup perbualan. Kalau lambat, kita kena pasang hemah dalam gelap nanti. Mereka mula melangkah masuk ke hutan. Dari celah pepohon, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memerhati. Episode 2, hari ke-7. Seminggu berlalu tanpa gangguan. Kajian mereka berjalan lancar. Namun malam ke-7 menjadi permulaan segalanya. Izan bersandar di tikar. Wajah puas. Seminggu dah kita kat sini. Tak ada apapun. Hantu pun takut dengan muka aku agaknya. Liza ketawa besar, menyokong kata-kata kekasihnya. Battle 2. Semua cerita Paci, Kampung C. Tempat ni best C. Syahrul yang sedang mengasah parang tiba-tiba bersuara tegas. Korang ni, jangan cabar. Sangat boleh tak? Lupa kepesan Paci itu. Lily menomba. Kalau jadi apa-apa nanti, jangan harap kami nak selamatkan. Namun Izan hanya mengangkat tangan, ketawa sinis. Alah, gurau J pun. Di hujung khemah, Iman dan Isya sedang sholat. Bacaan mereka sayop-sop kedengaran. Liza menjeling, lalu berbisik kuat kepada Izan. Tengok Theo. Nak, tunjuk baik. Lakonon. Izan menyambung dengan senyum sinis. Hish, terpaling suci. Padahal sama J semua. Korang ni, Jerkah? Syahrul tiba-tiba. Orang tengah sholat, hormatlah sikit. Lily turut menyampuk. Kita duduk hutan orang. Jangan buat perangai tak senonoh. Kalau ada benda ikut, jangan salahkan orang lain. Suasana jadi tegang. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Unggun api bergoyang. Semua terdiam. Masing-masing saling berpandangan. Dan dari celah hutan gelap, satu bayangan putih melintas pantas. Episode 3, Malam Larangan. Pukul 1:45 pagi. Semua sudah tidur, kecuali Izan dan Liza. Bestnya malam ni, semua tidur. Sunyi, romantik pulak, bisik Izan. Liza ragu-ragu. Tapi awak rasa oke kebuat macam ni. Tempat ni rasa lain macam lap. Izan menggenggam tangan Liza. Alah, jangan risau. Bukan ada siapa tengok. Kita bebas. Jelm masuk khemah saya. Liza masih teragak-agak. Tapi akhirnya akur. Bayangan mereka hilang ke dalam khemah. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Unggun api padam sendiri. Kabus putih mula turun, menelan seluruh kawasan khemah. Di khemah lain, Iman terjaga. Dia berpeluh. Isya, bangun. Kau dengar tak? Mereka berdiam, menajamkan telinga. Suara tangisan perempuan kedengaran. Mula-mula jauh. Makin lama makin dekat. Isya pucat. Tu bukan Liza ke? Iman menggeleng perlahan. Bukan, tu bukan suara Liza.
Dalam mimpi Lily, seorang perempuan berambut panjang menarik kakinya sambil berbisik. Kau dah masuk tempat aku. Jeritan tiba-tiba bergema dari khema Izhan dan Liza. Semua keluar berlari. Namun bila tiba, khemah mereka kosong. Kain koyak, kesan cakaran di tanah. Baju Liza tercampak di luar. Mana mereka? Jerit Lily. Hampir menangis. Tiada siapa menjawab. Dari celah pokok, kelibat perempuan tua berambut panjang berdiri kaku. Matanya merah menyala. Episode 4. Penyesalan. Pagi itu mereka segera pulang ke kampung berdekatan, mencari Pakcik Ramli, orang tua yang pernah menasihati mereka. Pakcik, kawan kami hilang, Rayu Iman. Pakcik Ramli menarik napas berat. Aku dah agak ada yang buat benda terkutuk dalam hutan tu. Kamu semua jangan ikut. Duduk sini, biar aku urus. 3 hari kemudian, Pakcik Ramli kembali. Wajahnya letih, namun matanya serius. Aku dah jumpa mereka. Liz dan Izhan ditemui dalam keadaan lemah, berpelukan tanpa pakaian. Di bawah pokok besar. Suara jin bergema dalam hutan. Ini tempatku. Jangan masuk lagi. Lebih lagi. Jangan bawa dosa. Liz menangis, menunduk malu. Izhan hanya membisu. Hubungi ibu bapa mereka, kata Pakcik Ramli tegas. Benda ni tak boleh dibiarkan. Episode 5. Pengakhiran. Hari itu juga Izhan dan Liza dinikahkan di rumah kampung. Kedua-dua ibu bapa mereka marah dan kecewa. Namun tiada pilihan lain. Lily, Rul, Iman, dan Isha hanya mampu menyaksikan dengan hati bergetar. Kajian kita berjaya, kata Lily perlahan. Tapi harga yang kita bayar terlalu besar. Ichia menambah. Hormatlah tempat orang, sebab tak semua tempat kita boleh buat sesuka hati. Di akhir cerita, Izhan dan Liza berjalan berpegangan tangan, wajah menunduk malu. Awak masih sayang saya? Tanya Liz perlahan. Izhan menarik nafas panjang. Saya kawin awak kan, tapi kita kena mula dari kosong. Narasi Lily bergema di udara. Kadang-kadang, pelajaran paling besar bukan dari buku, tapi dari pengalaman yang hampir meragut segalanya. Too much.